untuk bagi talk pada pagi ini berkenaan kepentingan serangga sebagai ejen pendemukaan. Okay, saya share slide saya dulu. Tadi dah bagi intro lah Dr. Roslaidi bagi saya sedikit intro, cuma saya nak tambah sikit lah. Mungkin ramai yang tak pernah dengar tentang pusat sistematik serangga. Okey, pusat sistematik serangga ini merupakan salah satu pusat kecemerlangan lah di bawah Fakulti Sains Teknologi, dan kita ada lebih daripada 10 entomologis di sini buat kajian tentang serangga. Kita ada repository yang menyimpan lebih daripada 300,000 spesimen serangga. So siapa nak datang melawat boleh tengoklah nanti spesimen yang kita ada. Okey, so saya teruskan dengan topik yang dipilih pada hari ini. Sekadar berkongsilah, saya rasa topik ini sangat penting untuk saya kongsikan kepada masyarakat ataupun pensyarah, pelajar tentang kepentingan serangga sebagai ejen pendebungaan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi cerita pasal serangga hari ni lah. Ni topik yang dekat di hati saya. Kita kena kenal dulu serangga ni. Ada orang bila kita tanya kenal tak serangga, dia kata kenal lah. Tapi bila sebut bagi contoh dia kata ulat gonggok. Kenapa pula ulat gonggok pula serangga? Bukannya serangga ni kalau mengikut pengkelasannya lah daripada kingdom Animalia, lepas tu phylum Arthropodae, arthropod, kelas insekta. Okey, kelas insekta ini, okey, macam mana kita nak mengkelaskan serangga masuk dalam kelas insekta? Okey, ada beberapa ciri lah yang kita kena tengok. Okey, kenapa serangga ni masuk dalam kelas insekta? Okey, antaranya, okey, dia mesti ada 3 bahagian badan. Kalau tengok gambar rajah yang saya letak ini, dia mesti ada kepala, head, thorax, abdomen. Okey, lepas ni kalau jumpa serangga kat keliling, belik-belik tengok. Jumpa semut ke, jumpa kupu-kupu ramai-ramai tengok. Ada tak 3 bahagian badan ini? Okey, ini adalah ciri serangga. Lepas tu dia mesti ada 3 pasang kaki. Okey, 3 pasang kaki ini ataupun 6 kaki. Kira kaki serangga tu. Kalau ada 6 dia dalam kumpulan insekta. So tengok gambar kanan tu kan, arachne ataupun spider. Spider ni bukan serangga ya, sebab dia ada 8 kaki. Sama juga dengan mites atau ticks, dia ada 8 kaki. Badan dia pun tak ada 3 bahagian kan. Tengok spider dia ada 2 je sebab kepala dengan thorax dia dah bercantum dah. Dia dah ada cephalothorax dengan badan. So tak sama. Okey, so serangga selain daripada kaki, badan, apa lagi ciri serangga yang kita nak kenal? Antena. Okey, dia kena ada sepasang antena. Ciri yang lain kita boleh lihat dia ada sayap atau dia ada sayap. Tapi kalau dia bersayap, okey, dia ada sama ada sepasang atau 2 pasang. Okey, kadang-kadang kita nampak contohnya kumbang. Tak nampak sayap dalam dia ada sayap bermembran di bawah Elytra, ada yang sayap keras itu. Serangga yang ada sepasang sayap pun ada kan. Contohnya lalat kita boleh jumpa kan. Okay, lagi dia ada apa? Ciri serangga ni, mata dia ada compound eyes. Okay, nanti saya akan terangkan tentang ciri-ciri ni lebih dalam lagi bila kita cerita pasal ejen pendebungan ni lah. Mengapa setengah ciri ini membantu serangga menjadi ejen pendebungaan yang baik, okay, pada tanaman. Okay. So dalam pengkelasan serangga dah masuk insekta, dipecah-pecahkan lagi lah. Okay, kita nak kenal dia daripada kumpulan yang berbeza, ciri yang berbeza. So dibahagikanlah kepada order-order. Okay, yang macam order Hymenoptera kan, yang macam kita tengok dalam catapai ni. Coleoptera, kumbang. So dia ada bagi penamaan berdasarkan ciri yang dia ada. Okay, contohnya kita nak cerita banyak pasal lebah hari ni. Okay, lebah ni dalam kumpulan Hymenoptera. So Hymenoptera ni ciri yang utama dia ada pinggang yang ramping. So kalau jumpa serangga yang ada pinggang ramping, kita panggil petiole ni. Okay, dia adalah kumpulan Hymenoptera. Kalau tengok moth, butterfly, okay, dia dalam kumpulan Lepidoptera sebab dia ada sayap bersisi. Ini adalah pengkelasan serangga lah, macam mana serangga itu dikategorikan. Okay, cakap pasal serangga dah kenal serangga. Kita tahu, okay, ataupun mungkin ramailah tak tahu, serangga ni sebenarnya kumpulan haiwan yang paling besar dekat dalam dunia ni. Okay, sebut animals tapi orang sebut haiwan, orang selalu tak relate dengan serangga. Dia tak nampak serangga sebab dia kecil je. Okay, bila dia kecil selalunya orang tak kisah. Tapi sebenarnya serangga ini terlalu banyak nisbah dia kepada manusia. Satu manusia
lebih kurang 200 juta serangga. Bayangkan kelimpahan serangga yang amat banyak dekat dalam dunia ini. Kenapa Tuhan jadikan begitu banyak serangga ini? Okey, dan lebih sejuta lah, dekat 1,925,000 spesies telah dikenal pasti ya. Yang kenal pasti maknanya ada ahli taksonomi dah tahu, oh ini spesies apa. Ada yang tak dikenal pasti lagi. Okey, dan dijangkakan yang tak dikenal pasti ni mungkin dalam lingkungan 2 juta sampai ke 20 juta spesies. Kita tak identify lagi sebab terlalu banyak. Okey. Dan kenapa, soalan saya, kenapa Tuhan jadikan banyak sangat serangga? Mestilah dia ada peranan dia kan? Okey, apa peranan serangga ini sebenarnya? Okey, banyak peranan dia. Terutamanya menjalankan fungsi dalam ekosistem, memberi perkhidmatan dalam ekosistem kita. So hari ini kita nak fokus kepada serangga sebagai ejen pendebungaan. Okey, ini yang paling penting yang saya akan kupas hari ini. Okey, selain itu ada banyak lagi peranan serangga yang lain yang mungkin kita perasan ataupun kita ketahui. Okey, antaranya ejen kawalan biologi. Maknanya ada serangga lain yang makan serangga lain, serangga perosak contohnya. Okey, maknanya dia kawal populasi serangga perosak. Okey, ejen penguraian. Ini ejen penguraian ini contohnya dung beetle, okey, kumbang najis menguraikan bahan-bahan organik dalam hutan. Kalau tak ada dung beetle ini, apa yang berlaku? Banyaklah timbunan sampah, bangkai. Okey, kita tak nak. Ini peranan dia. Okey. Apa lagi? Ejen penggembur tanah. Kita nampak banyaklah serangga dekat tanah kan. Semut buat sarang dalam tanah. Okey, dia menggemburkan, mensuburkan tanah. Kalau tak ada semut ni, tanah mungkin tak subur. Dia memberi pertambahan nutrien pada tanah. Yang kelima, penunjuk biologi. Macam mana serangga ini berperanan sebagai penunjuk biologi adalah bila contohnya lah ada pencemaran di sesuatu kawasan air. Okey, odonata, pepatung. Okey, kita dulu 10 tahun lepas boleh jumpa banyak pepatung dekat kawasan Tasik tu. Okey, bila sekarang ni dah tak nampak dah spesies yang ada, mungkin sikit. Kenapa? Sebab pepatung ini dia bertelur di dalam kawasan air yang bersih sahaja. So kalau air itu tercemar dan kotor, larva dia tak boleh hidup dalam air. Jadi dia menjadi salah satu penunjuk biologi yang mengatakan kawasan ini tercemar dan kita harus membuat sesuatu supaya spesies ini tidak akan terganggu atau terus pupus. Okey. Yang keenam, serangga ni pun terlibat macam penyiasatan forensik, dia membantu manusia menyelesaikan masalah kan, macam CSI, Crime Scene Investigation kan. Macam mana contohnya lalat, kita belajar pasal kita hidup lalat, metamorfosis peringkat telur, larva, pupa. Okey, tempoh-tempoh kita hidup hayat ini membantu penyiasatan selama mana mayat itu telah mati dan diuraikan, dan ini sangat membantu manusia menyelesaikan kes-kes jenayah. Okey. Yang tujuh ni tak boleh dinafikan lagi lah, makanan dan produk komersial. Okey. Serangga menghasilkan madu yang banyak untuk manusia. Kita tahu khasiat madu, produk komersial contohnya ulat sutera menghasilkan baju sutera kan, pewarna daripada cochineal bugs ni, dia menghasilkan warna merah kan. So banyaklah produk-produk yang terhasil daripada serangga yang kita guna dan kita pakai. Nombor 8, model ekopelancongan. Orang pergi sesuatu kawasan untuk tengok kelip-kelip contohnya kan. Nak tengok serangga yang cantik-cantik, tengok butterfly, pergi butterfly park. Okey, so semua ini menjana ekonomi kepada manusia. Okey, itu antara peranan serangga lah. Okey, kita nak fokus kepada ejen pendebungaan. So bila kita tengok banyaknya peranan serangga kan, dah lah jumlah dia banyak, peranan dia mestilah banyak. Alhamdulillah dia memberi perkhidmatan ekosistem kepada kita. Boleh bayangkan tak satu hari nanti jika dunia ini tanpa serangga? Sebab saya tahu ada orang tak suka serangga. Dia kata serangga ni menyusahkan lah, dia mengganggu hidup dia kan. Tetapi peratusan serangga yang tak memberi faedah kepada manusia atau sebagai perosak sebenarnya kurang daripada 10%. 90% serangga ini berfaedah seperti yang saya senaraikan peranan dia tadi itulah. Okey. So, kalau dunia ini tanpa serangga, ahli saintis ataupun ialah saintis dah buat kajian dah. Tak ada lebah je 4 tahun lepas lebah semua pupus, manusia pun mungkin akan pupus.
begitu besarnya peranan serangga dalam kehidupan manusia yang kita mungkin tidak sedarlah. Okay. So dalam kumpulan serangga ini, kalau tengok carta ataupun graf sebelah kanan saya lah, kita melihat penurunan serangga dalam kumpulan-kumpulan yang berbeza saban tahun. Okay, ini berlaku dan kita tak nak serangga akan mengalami ancaman. Sebab di negara barat banyak kajian dah dibuat. Beberapa taksa ataupun order serangga sangat terkesan dan mengalami ancaman kepupusan. Contohnya Lepidoptera, kumpulan kupu-kupu dan rama-rama, Hymenoptera ni yang kumpulan lebah, penyengat, Coleoptera yang kumbang ni. Okay. Dan negara-negara maju, diorang dah ada banyak database lah, data yang bagus yang merekodkan penurunan populasi serangga. Jerman, dia dah rekodkan penurunan populasi serangga sebanyak 75% untuk tempoh 27 tahun. Okay, bayangkan akan datang apa jadi. Netherlands lebih daripada 80%. Okay, dalam masa 10 tahun sahaja populasi kupu-kupu dia menurun. Switzerland sama juga. Okay, penurunan populasi serangga sebanyak 60%. Okay. Dan dia menjangkakan 60% lagi berisiko untuk pupus. Amerika Syarikat tak usah cakap lah. Okay. Bila dia buat penanaman monoculture, okay, beralih kepada industri penanaman besar-besaran, okay, banyak sarang-sarang lebah ataupun koloni lebah yang hilang sejak tahun 2006. Kenapa? Penggunaan racun serangga ataupun pesticide lah yang berlebihan, berleluasa, penukaran tanaman daripada single, maknanya monoculture lah, satu tanaman sahaja. Okay. Dan kita tak nak insecta gandum ini berlaku sebab nanti siapa yang nak memainkan peranan-peranan serangga tadi dalam ekosistem kita. Okay. Dan serangga sebagai ejen pendebungan ini, mengapa dia terlalu penting untuk kita? Sebab apa yang kita makan dan minum, okay, 1/3, kalau kita letak pinggan, 1/3 daripada dia tu semua hasil kerja daripada pendebungaan oleh serangga ini. Okay, tanaman, okay, 80% memerlukan serangga membantu dia untuk melakukan pendebungaan. So dia menjadi ejen pendebungaan yang sangat bagus. Ini bukan sekadar tanaman tapi tumbuhan liar, wild type dekat forest pun memerlukan serangga sebagai ejen pendebungaan. Okay. Dan kalau kita tengok ciri serangga yang menjadi ejen pendebunga ini, okay, alat mulut dia itu seperti menghisap. Okay. Dia ada proboscis ataupun sifon, okay, berbentuk span macam lalat, dia akan macam sponging dia, cara dia hisap nektar atau madu. Ataupun dia ada rostrum, dia ada alat mulut yang panjang lah dan tajam. Okay, semua ini membantu dia untuk menyedot nektar. Kelakuan dia makan ini berkaitan dengan keberjayaan dia sebagai ejen pendebunga lah. Okay, bila dia makan, cari makanan, dia akan hinggap pada bunga dan polen akan melekat ataupun debunga akan melekat kepada badan dia. Okay, so macam mana dia buat? Okay, dia akan pindahkan debunga yang dibawa tu secara tak langsung lah. Dia makan, dia tak tahu pun debunga tu melekat pada dia. Dia pindah daripada satu bunga ke satu bunga dan ini menyebabkan pendebungaan silang berlaku. Okay, saya saja nak tunjuk video hari ni macam mana dia punya aktiviti pencarian makanan itu secara tidak langsung membantu pendebungaan. Okay, dia senang hatilah cari makanan dia kan. Macam lebah ni, dia cari madu. Okay, dia hinggap dari satu bunga ke satu bunga, satu bunga ke satu bunga. So dekat badan dia, bila dia pergi dekat kawasan tu, nampak ada bunga melekat dekat badan dia dan dia bawa ada bunga daripada bunga lain lah. Yang ini yang menyebabkan berlakunya pendebungaan silang itu tadi. Okay. Ciri tumbuhan entomophilus. Okay. Serangga macam mana dia boleh tertarik kepada bunga itu, ada ciri-ciri dia lah. Okay. Entomophily ni adalah terma yang kita gunakan, pokok yang memerlukan serangga sebagai ejen pendebungaan lah. Maknanya dia associate together. So dia ada ciri tumbuhan entomophilus dia. Yang kita kata tumbuhan ni dia
advertise atau iklankan diri dia, datanglah pada saya, hisaplah madu saya, macam itulah. Okey, ciri-ciri tumbuhan entomophilis yang membuatkan serangga suka nak datang. Okey, antaranya warna dia terang kan, very bright colour of flowers tadi kita lihat, kuning, merah, purple kan. Tapi nanti saya akan terangkan macam mana serangga ini melihat warna sebenarnya. Okey. Dia ada bau kadang-kadang kan, bunga selalunya bau wangi, kadang-kadang bau dia itu mimik feromon. Feromon ini adalah bahan kimia yang bagi signal lah pada serangga untuk dia tertarik kepada feromon tu. Dia hanya spesies yang sama selalu tertarik pada feromon yang sama. So kadang-kadang sesetengah bunga ini keluarkan feromon yang boleh mimik. Contohnya dia kata itulah feromon serangga itu, dia akan datanglah dekat situ. Kadang-kadang tak semestinya wangi, busuk pun serangga datang sebab ada serangga dia suka bau busuk ini contohnya Rafflesia. Okey. Dan sebahagian debu bunga ini menjadi sumber makanan lah. Macam lebah memang dia ambil debu bunga ini, bawa balik ke sarang dia untuk menjadi sumber makanan pada anak-anak dia kan. Sebab tu dia perlukan debu bunga ini. Okey, stigma dan debu bunga yang melekit. Okey, dia senang nak melekat kepada badan serangga. Okey, debu bunga yang besar dan banyak. Okey, bila dia banyak dan besar, berbanding dengan pendebungan oleh angin, dia berbeza sedikit lah. Angin ni senang diterbangkan kan. So bila debu bunga yang besar dan banyak ini, dia akan melekat kepada badan serangga. Sebab serangga pun, bulu-bulu dia nanti kita tengok, dia ada sifat elektrostatik yang menyebabkan debu bunga itu boleh melekat dengan baik pada dia selain pelekatan disebabkan oleh debu bunga yang melekit itu tadi. Okey. Dan bunga yang mampu menahan berat serangga. Nampak dia kecil tapi bila kita tengok ni sebab bunga yang ringan dengan serangga tu, dia kenalah serangga tu tak boleh terlalu besar kan, nanti dia tak boleh nak hinggap pada bunga itu. Okey, dan kalau berat sangat boleh merosakkan bunga. Okey. Ini adalah contoh-contoh serangga pendebunga yang mungkin kita boleh nampak di persekitaran kita lah. Kita selalu nampak kupu-kupu menghinggap bunga, lebah kan, lebah tengok dia hinggap dari satu bunga ke satu bunga. Lalat pun boleh menjadi pendebunga. Okey, contohnya pokok mangga, antara ejen pendebungaan dia adalah daripada lalat. Okey, lalat dia hisap nektar sebab alat guna spongy dia. Agas, nyamuk, okey. Nyamuk betina yang hisap darah, nyamuk jantan dia makan nektar. Okey, kumbang, kumbang ni kumpulan Coleoptera, okey. Dia ada kumbang yang ada rostrum tu, dia boleh menjadi pendebunga kelapa sawit. Eladobius cameronicus ni multi-million dollar weevil. Nanti saya cerita lagi sikit. Okey, setengah spesies thrips. Ini adalah contoh-contoh serangga pendebunga yang menjadi ejen pendebungaan pada tanaman kita lah yang kita perlu pelihara dan jaga. Okey, dari banyak-banyak tu tadi, okey, yang mana satu ejen pendebunga terbaik di kalangan serangga? Dia mesti ada yang paling best lah. Kenapa dia paling best tu nanti kita tengok. Okey, ejen pendebungaan yang paling baik di kalangan serangga adalah dalam kumpulan lebah. Lebah dikatakan keystone species. Keystone species ni kalau dia tak ada, ekosistem boleh collapse. Maknanya dia anchor lah. Kalau dia tak ada, maknanya seluruh ekosistem itu akan musnah. Okey, sebab lebah ini dia menyumbang hampir 80% daripada keseluruhan aktiviti pendebungaan yang berlaku dalam kumpulan serangga itu sendiri. Maknanya dalam kumpulan serangga itu sendiri, dialah paling banyak yang buat pendebungaan. Okey, sebab tadi saya kata 1/3 diet kita kan daripada lebah, sama jugalah diet manusia ni 1/3 didebungakan oleh lebah itu sendiri. Okey, berbanding dengan dia menghasilkan madu, dia punya peranan dia sebagai ejen pendebunga ni bernilai lebih daripada 140 kali ganda. Okey, sebab apa? Kekuatan dia untuk melakukan aktiviti atau kelakuan mencari makanan. Okey, dia boleh membuat 4 juta perjalanan dalam tempoh setahun. Dia boleh terbang jauh. Setiap perjalanan dia tu kita boleh kata dia kunjungi banyak jenis bunga. Lebih 100 jenis bunga dia boleh pergi. Okey, dan satu koloni lebah, dia boleh mendebunga lebih daripada 300 juta bunga sehari, bergantung kepada berapa banyaklah dalam satu koloni tu. Satu koloni boleh ada 50,000 ataupun lebih. Okey, jadi kita boleh bayangkanlah potensi dia sebagai ejen pendebunga yang terbesar dan terbaik. Okey, ini contoh-contoh lebah lah.
Siapa nak kenal lebah? Ada banyak lebah sebenarnya. Okey, tapi ada lebah di koloni dia besar, ada lebah koloni dia kecil, tapi kalau tengok daripada morfologi dia lebih kurang sama je lah. Tengok badan dia. Dia ada pinggang, okey, dia ada badan yang berbulu, dia ada mata kumpulan yang besar, kaki dia tengok kaki dia berbulu, nanti kita tengok dia ada pollen basket, dia ada bakul tu bunga dekat kaki dia tu. Okey. So kalau bandingkan contohnya lebah madu nombor 5 RPD. Lebah madu ni yang paling banyak lah. Kita pun dah buat domesticated, dah ada industri kan yang menghasilkan madu yang banyak, sama macam kelulut dah melatonin punya industri. Okay. So dia duduk dalam koloni yang besar, tapi lebah madu ni lagi banyak lah compare dengan lebah kelulut sebab sarang dia pun berbeza. Okay. Kalau lebah macam lebah dengung bumblebees, bombidae kan, dia lain pula. Dia tak duduk koloni yang besar-besar, dia punya sarang pun dekat bawah tanah, dia tak macam lebah yang duduk atas pokok, dia berbeza-beza tapi peranan dia sama. Okay, so lebah ni macam mana dia menjadi ejen penderbunga yang baik? Sebab dia duduk dalam koloni, dia social insect. Okay, koloni dia itu berpuluh ribu, ada kasta-kasta dia. Okay, maknanya dia ada queen. Yang ini kerja dia bertelur je, menghasilkan progeny lah, dia punya keturunan dia. Dia boleh hidup selama 3 tahun dalam satu koloni lebah madu. Okey, contohnya. Lepas tu dia ada yang jantan. Yang jantan ni kerja dia mating dengan queen je, lepas mating dia akan mati. Okey, ataupun drone. Lebah pekerja ni yang buat semua kerja ni lebah betina lah. Okay, worker bees, okay, ataupun nurse bee. Nanti bila ada anak dia lah akan bagi makan macam mak-mak. Okay, so dalam koloni lebah kasta inilah maknanya ada peranan masing-masing dalam satu kumpulan lebah. Mengapa lebah ini penting? Okay, sebagai ejen penderbungaan sebab dia membantu kita mendapatkan sumber makanan. Yang kita makanlah buah, sayur. Okey, untuk tanaman kita. Kos kalau dikira nilai ekonomi. Okey, kos penderbungaan yang dilakukan oleh serangga ini dianggarkan sebanyak 153 bilion euro setahun. Okey, sebab kebanyakan tanaman ini lebih 80% diderbungakan oleh lebah. Bayangkan kalau lebah ini tak ada, memang kerugian besar. Okey. Selain itu, bila dia hinggap dari satu bunga ke satu bunga, kan, dia mengekalkan biodiversity lah, maknanya pokok itu akan terus berkembang, menghasilkan buah, menghasilkan keturunan dia lah. Lepas tu mengekalkanlah biodiversity yang ada dalam ekosistem itu. Okey, semua dapat makanan, yang herbivore dapat makanan, kita manusia dapat makanan. Penunjuk biologi itu yang macam saya cerita tadi. Okey, bila penurunan populasi berlaku, kita akan banyak melihat side effect dia lah. Sebab serangga ni, lebah ni pun dia jadi makanan kepada haiwan lain contohnya, ataupun ialah dia berkait rapat. Gangguan habitat menyebabkan populasi habitat pun berkurangan. So kalau kita tebang kawasan hutan, pokok dah tak ada, lebah tak boleh buat sarang kan. So kita tak dapatlah madu. Okay. Dan keempat yang penting lah, dia menjamin keseimbangan ekosistem kita. Okay, sebab peranan dia sangat besar itu tadi. So kita tak nampak nilai harga ni sebenarnya. Kita tak kira pun selama ini. Okay, sesuatu yang tak ada tanda harga ni sebenarnya kita tak boleh kata dia tak bermakna atau tak bernilai. Tapi kita rasa dia punya kemudahan dia, benefit dia kita dapat, tapi kita tak sedar. Peranan lebah yang kecil-kecil ni lah yang membuatkan kita boleh dapat rasa semua ini. Okay. Ini adalah contoh buah sayur yang kita pergi dekat supermarket, kita dapat makan buah-buah yang manis, segar, kan, sayur-sayuran yang segar, semua ni dibantu oleh lebah ni tadi. Kenapa lebah ini saya promote sangat kan? Sebab apa? Interaksi penderbungaan lebah ni dengan pokok. Ada satu kajian dah menunjukkan bahawa dia meningkatkan kualiti hasil tanaman. Okey, buah strawberry. Ini adalah satu contoh kajian yang dijalankan. Okey, strawberry ni, okey, bila penderbungaan dilakukan oleh lebah, okey, dia merangsang penghasilan
hormon auksin dengan asid gibberellic, kumpulan aksin ni. Okey, dia ni true nut seed ni dekat nampak strawberry dia ada biji-biji tu kan. Okey, bila dia fertilize, okey, oleh lebah, okey, dia akan mengaktifkan hormon ni. Hormon ni fungsi dia untuk pertumbuhan pokok, menggalakkan kepanjangan sel, so menggalakkan penghasilan buah. So bila ada fertilization berlaku, okay, semua hormon ni meningkat, so hasil dia lebih tinggi lah, warna dia lebih very bright, cantik, buah lebih segar, dia tak lambat, dia lambat rosak. Okay, sebab dia juga melambatkan perembesan enzim yang protein yang melembutkan buah. Maknanya buah tu kekal segar lah, dan jangka hayat dia lebih lama. Sebab kita tahu strawberry ni kan, bila kita simpan dalam satu tempoh masa dia senang benyek. So bila dia ada interaksi dengan lebah ni, menunjukkan bahawa dia meningkatkan semua ni kualiti buah yang lebih baik. Pokok kiwi pun sama. Okay, bila dia dibungakan oleh lebah, penghasilan buah dia lebih daripada 40%. Buah dia lebih tinggi, lebih berat, lebih homogeneous, okay, berbanding pendebungaan tiruan secara manual. Manual ni kos labor tinggi lah, kos buruh sangat tinggi kan, nak kena pergi ambil satu-satu. So bila serangga buat, bagi je lah dia buat. Okay, kita tak payah susah-susah nak upah orang. Okay, kajian banyak dah tunjukkan sebenarnya. Selain lebah lah, lebah madu, lebah kelulut juga berpotensi, especially untuk greenhouse punya tanaman kan. Kita boleh try to introduce kelulut ni dalam greenhouse untuk menggalakkan penghasilan buah. Okay, sebab bila dia cari dia akan hinggap tu lah. Banyak tanaman macam strawberry lah, tomato, terung, cili habanero, semua ni dah dibuktikan dah memang aktiviti daripada pendebungaan lebah ni membantu penghasilan buah yang lebih banyak dan baik. Okay, satu kajian yang dibuat oleh Encik Fahimi daripada Mardi, dia melihat lebah kelulut, okay, bila dia ada dekat Selangor Fruit Valley, tak silap saya, kajian dia, plot yang berdekatan dengan kawasan hutan. Kita tahu hutan ni habitat untuk lebah, okay, menghasilkan buah yang lebih tinggi sebab banyak individu yang datang. Tapi bila jauh sikit, dia punya penghasilan buah tu berkurangan sebab tak banyak lebah pergi ke sana. So kita kena jagalah hutan kita sebab habitat dia kan. Sebab hutan yang ada tu macam lebah kelulut ni, dia suka pokok-pokok besar untuk dia buat sarang. Okay, lebih daripada 30 cm dia punya diameter. So kalau kawasan tu tak ada pokok untuk dia buat sarang, macam mana kita nak menghadirkan populasi lebah di situ? Okay, kajian pun dah dibuat oleh local researcher kan, pendebungaan kelulut ni pada tanaman cili dan timun menghasilkan buah yang lebih berat, besar dan lebih panjang. So tidak boleh dinafikan lagi lah peranan lebah ini dalam membantu menghasilkan tanaman yang lebih baik. Kalau dikira nilai ekonomi, okay, nak kira value ni sebenarnya kena tengok satu-satulah. Okay, adalah dia punya calculation dia. Okay, Norway et al 2010 dia dah laporkan dekat Malaysia ni ada banyak spesies kelulut lah. Masa ni dia report 32 spesies, tapi dia kena pasti. Okay, 4 spesies ni dia kata kita boleh guna untuk ejen pendebungan tanaman yang ada dekat Malaysia lah, macam belimbing ke, tembikar ke, mangga ke kan. Dan kita boleh menjangkakan nilai perkhidmatan yang dilakukan oleh serangga ini lebih daripada 19 juta USD. Banyak. Okay, banyak. Bayangkan kalau tak ada perkhidmatan yang dilakukan oleh serangga ini. Banyak kerugian yang perlu ditanggung. Okay, kita masuk. Okay, kenapa lebah ini sebagai ejen pendebunga terbaik? Okay, ada ciri-ciri dia yang menyebabkan lebah ni dia sangat baguslah membawa debunga itu. Okay, pertama, proboscis yang panjang. Proboscis ni dia punya mouthpart lah, alat mulut dia. Okay, dia nak hisap madu tu, dia ada proboscis dia. Compound eyes dia, mata dia. Okay, mata ringkas dia. Okay, lepas tu dia ada bulu-bulu dekat badan dia, bulu kejur ataupun seta ni lah. Okay, bakul debunga, pollen basket.
Ini adalah ciri utama yang menyebabkan dia boleh collect banyak ada bunga untuk dibawa balik. Okay, dekat badan dia, bulu dia tu nanti kita tengok macam mana dia collect. Okay. Alat mulut tadi, proboscis dia, okay, dia ada macam kita juga, dia ada lidah. Okay, lidah dia glosa. So dekat lidah dia ni ada rambut juga. Kenapa? Madu kita tahu sifat dia likat, pekat. Okay, untuk dia hisap dan benda tu akan melekat dekat lidah bila dia sucking. Okay, naik ke dalam dia punya maxilla tu tadi. Okay, so compare lebah madu dengan bumblebee tu tadi kan. Lebah madu ni kita tahu koloni dia besar, dia hasilkan madu yang banyak. Okay, bumblebee, lebah dengung ni, proboscis dia lebih panjang. Okay, dan dia boleh menghisap madu daripada bunga yang lebih dalam. Kadang-kadang bunga yang berbentuk panjang tu bula kan, macam mana dia boleh dapatkan madu? Sebab dia keluarkan dia punya lidah tu. So bumblebee ni lidah dia lebih boleh lebih panjang daripada panjang badan dia. Sebab dia bergulung dekat dalam tu, dia boleh keluarkan, dia hisap. Compare dengan lebah madu, dia lebih pendek. Penyengat lebih pendek lagi lidah dia compare tu dua ni tadi, lebah madu dengan lebah dengung. So bunga yang tirus-tirus tu jangan kata kita tak boleh nak ambil, boleh, dia ada cara dia juga, nanti saya tunjuk. Okay, bulu setan ni dia ada dekat keseluruhan badan dia lah, kaki, dalam lidah kan, dekat mata-mata dia pun ada bulu yang dia melekatkan dia bunga ni bila dia hinggap daripada satu pokok ke satu pokok. Okay, macam bumblebee dia duduk dekat negara temperate, dia boleh berhibernasi, dia boleh menghasilkan suhu lah untuk regulate suhu badan dia. Okay, dengan getaran dia boleh kesan juga dengan bulu-bulu ni. Okay, dan bulu ni pada lidah dia tadilah membantu dia mengambil makanan. So bulu ni dia ada sifat elektrostatik. Okay, yang menyebabkan bunga itu melekat kan tadi, ciri-ciri entomophilus tumbuhan kan, bunga dia sticky kan, dia pun boleh melekat dekat situ. So nanti dia akan usap pergi dekat dia punya bakul bunga. Okay, so dia memerangkap bunga dekat kaki dia tu untuk dibawa balik sebagai makanan. So bila dia hinggap dari satu pokok ke satu pokok pun dia akan bawa jugalah. Okay, so bakul bunga ni kita panggil corbiculae. Okay, dia nak kumpul lah dekat kaki dia. Saya nak tunjuk macam ni dia terbang bawa kat kaki dia berat. Look at the big balls of pollen they're bringing in. Apparently bees can carry up to half their body weight. Dia boleh bawa dia bunga yang berat tu macam tu yang sayang dia bawa. Sebab lagi banyak dia bunga dekat bakul bunga dia tu, lagi berat dia nak bawa balik. Tapi dia boleh bawa balik. Then they have these special like little brushes on their legs that they then comb all the pollen down into pollen baskets that are on their hind legs. Pollen is a bee's main source of protein. It's essential that bees find a good pollen with lots. So video ni boleh dapatkan dekat YouTube lah, banyak dekat YouTube. Okay, macam mana dia lihat pula? Okay, lebah ni dikatakan macam ada superhero eyesight. Kenapa kita kata dia ada superhero eyesight? Macam mana dia boleh kenal bunga yang dia nak pergi, adakah warna dia menarik? Okay, sebenarnya serangga ni dia punya spektrum cahaya penglihatan dia tak sama macam manusia. Sebab dia boleh nampak UV light. Kita tak boleh. Kita nampak warna merah, dia tak boleh nampak warna merah. Bunga tu warna merah, sebenarnya dia tak nampak pun bunga tu warna merah. Dia nampak bunga tu colour purplish ke. Tapi kenapa? Sebab struktur mata dia yang berbeza. Okay, spektrum penglihatan dia yang berbeza. Dan ciri ini yang ada pada dia menyebabkan dia boleh melihat bunga dengan lebih baik. Macam kita kalau naik kereta kan, kita jalan, kita tengok pokok kat bunga tepi jalan tu macam laju kan, kita tak boleh nak tengok satu-satu. Serangga, dia ada this flicker effect kita panggil. Dia boleh identify bunga, makan, dia boleh nampak bunga tu. Dia melihat bunga itu lebih baik dengan bergerak daripada bunga itu stand still. So kalau bunga yang ditiup angin pun dia boleh tengok dengan lebih baik sebenarnya. Dan warna ni, UV, reflektor cahaya pada bunga ni,
sebenarnya memberi dia satu clue nektar guide untuk dia pergi terus dekat situ untuk dapatkan nektar. Cuba tengok video ni dulu, saya nak tunjuk. Okey, bunga warna kuning. Okey. Serangga tak nampak kuning. Okey, serangga akan nampak berbeza. So dekat tengah tu nampak intense kan? Kita main sikit. So kalau kita tengok kenapa ada dua colour macam ni? Sebab dia memberitahu serangga untuk terus pergi ke sumber makanan dia. Ini yang dia boleh locate satu-satu bunga mana dia nak pergi dan dia nak hinggap. Tengok mata dia, saya letak contoh dua mata serangga ni. Ini adalah mata kumpulan compound eyes. Ocelli mata ringkas, dia ada mata, serangga ada dua jenis mata. Satu mata ringkas yang ada 3 dekat atas ataupun kadang-kadang ada 1. So mata ringkas ni dia tak boleh nampak image. Dia hanya boleh kesan perubahan cahaya, keamatan, light intensity, terang, gelap, siang, malam. Tapi mata dia yang besar ini, compound eyes, dia boleh menghasilkan image. Image yang macam mana? Macam bentuk mozaik. Mozaik? Macam kita tengok gambar yang piksel pecah-pecah. So, dekat mata dia ada facet. Facet ni satu omati dia ada facet lah. Satu omati dia ni yang kat tengah ni lah. Dia akan menghasilkan satu image. Lagi banyak omati dia, lagi besar mata dia, lagi clear, lagi jelas gambar yang dia nampak tu. So kalau tengok serangga kan dia ada yang mata besar, macam contohnya yang carnivorous insect, macam Odonata pepatung kan, mata dia besar, lalat mata besar, ada mata kecil macam semut. So dia punya penglihatan tu tak sehebatlah pepatung contohnya. So dia tengok UV spectrum, ini yang menyebabkan dia sebagai pencari makanan yang baik lah. Dia boleh locate cepat, dia boleh hinggap banyak bunga. Dia punya daripada UV light tu akan memberitahu dia ini makanan ke tak. Dan juga kelakuan dia lah, dia mencari sumber makanan. Bayangkan dia punya sarang jauh, dia boleh locate, pergi foraging dari satu bunga ke satu bunga di kawasan yang besar. Dan dia boleh patah balik. Selalunya serangga ni dia akan hantar satu, survey kawasan, balik. Balik tu macam mana dia nak bagi tahu yang lain ni, yang beribu-ribu ni, tolong pergi kat sana, sana ada sumber makanan. Dia adalah cara dia. Dia menari. Dia pun menari. Dia buat waggle dance, dia buat round dance. Semua kelakuan dia ini memberitahu makanan dekat ataupun jauh. Kelakuan getaran, ini yang bumblebee tu tadi. Kelakuan getaran, dia memberitahu untuk memberi maklumat tentang sumber makanan. Macam mana dia menari, dia goyang-goyangkan dia punya abdomen, wujud abdomen berjalan menari. Bentuk 8. Kalau bentuk 8 tu maknanya sumber makanan dia jauh. Berapa banyak kali dia pusing tu dia akan bagi tahulah sejauh mana. Ini untuk kelakuan mencari makanan ni, selain dengan tarian cahaya lah, dia boleh tahu dari matahari berapa degree pula makanan tu kan, ada berapa degree sumber makanan tu. Ni semua dia boleh tahu dengan mata dia tadi. Tarian bulatan tu kalau dia buat bulat je tu, maknanya sumber makanan tu dekat je lah. Ini cara dia berkomunikasi tengok dia buat bentuk 8 dia jerit-jerit. Dia nak bagi tahu, so orang lain dia observe tau. Makanan kat mana, pergi cari lepas dia ramai-ramai. Ini adalah cara dia. So dia buat waggle dance. Kelakuan getaran, ada sesetengah bunga dia punya polen melekat kuat lah dekat dalam bunga tu.
Dan ada satu teknik lah, kadang-kadang kita panggil bus pollination dia pakai sonicator untuk menggegarkan ini secara manual kadang-kadang bila tak ada bee, manusia lah akan buat dia getar-getarkan, so pollen tu akan keluar lah. Okey, contohnya pokok tomato dia bunga dia tersorok dalam enter, so selalunya dia punya ada satu bukaan je. Okey, so getaran ni yang dilakukan oleh serangga ni, dia menggalakkan bunga itu untuk keluar lah. So bus pollination ni sangat penting lah untuk mendebungkan contohnya pokok tomato ataupun pokok terungnya yang macam bunga dia melekat dengan kuat dekat dalam bunga. Boleh tengok bumblebee ni macam mana dia buzzing. Okay, dia menggunakan kekuatan sayap dia untuk the diverse vegetation of the uncultivated areas between farmlands is home to the best known relative of the honeybee, the bumblebee. So dia relax, dia nak cari makanan, dan kalau kita tengok bunga-bunga yang dia pergi tu, dia punya bentuk, bunga dia tersimpan dekat dalam tu. Some bumblebee populations are in decline, a tragedy since they are among the few bees capable of buzz pollination. This technique is the only efficient way to pollinate plants like tomatoes, eggplants, and blueberries. The bumblebee grabs the flower by the anthers, decouples its flight muscles from the wings, and uses them to shake the flower violently. Shake. Okay, dia akan vibrate. Nampak tak ada bunga yang the keluar? blossom to Bila dislodge dia its buat pollen. kelakuan getaran itu. So dia dapatlah dia bunga tu, akan melekat kepadanya. So dia pergi dekat pokok lain, dia akan bawa sama. Which the bumblebees bring back to their colony. Okay. So dalam pertanian pun kalau kita tak ada pollinator ni lah, so diorang pakai macam batang tu lah, akan vibrate, keluarkan dia bunga, bawa ke pokok lain. So memang costly lah. So dekat China dah buat macam tu sekarang, sebab dia dah kekurangan honeybee, bumblebee, so dia gunakan manual. Tapi tak apalah, mungkin worker dia banyak lah kan. Okay, dan satu yang membimbangkan adalah berlakunya penurunan populasi lebah ni lah, okay, yang mendadak, okay, sejak 30 tahun dulu. Kenapa ni tadi, faktor-faktor yang saya katakan tadi itulah, penukaran tanaman kepada monokultur tu tadi, okay, penggunaan racun serangga yang berlebihan, okay, neonicotinoids ni ataupun serangga-serangga lain. Bukan neonicotinoids sahaja, banyak sebenarnya racun serangga yang digunakan secara berlebihan, berleluasa, yang menyebabkan lebah pun mati. Sebab dia akan hinggap di pokok yang ditanam itu dan menghisap madu. Betul dia nak membunuh pest, tapi pada masa yang sama dia membunuh juga beneficial insect. Okay. Dan kadang-kadang disebabkan oleh parasite lah, ada hama pula. Okay, mites varroa ni, okay, yang menyebabkan satu koloni habis, okay, collapse. Landscape yang tak ada pokok bunga kan, habis semua kawasan dah kena tebang, tak ada tanam pokok bunga kan. So dia tak ada sumber makanan dia, so lebah tak akan datang lah. Okay. So akibat daripada ini mungkin kita akan kehilangan fungsi perkhidmatan yang dilakukan oleh ejen pendebunga ini tadi. Okay. Dekat China sangat membimbangkan, 80% populasi lebah madu tempatan apis cerana ni dah hilang dah. Sejak dia memperkenalkan Apis mellifera ni, European honeybees lah. Okay. Kadang-kadang pengenalan sesuatu spesies, okay, sesuatu kawasan itu dia jadi invasif. Dia akan mengganggu populasi yang sedia ada. Okay, dia bersaing juga. Okay, dan penurunan populasi ini menyebabkan peladang dah guna tangan dah, okay, mendebungakan tanaman tertentulah macam apple. Okay, so this is very time consuming, cost laboring pun sangat tinggi kan. Nak kena bayar pula, satu hari dia boleh buat berapa banyak je. Macam lebah tadi, satu hari dia boleh pergi ke 100-200 jenis bunga pun dia dah boleh pergi. Satu hari manusia boleh buat berapa banyak. Okay, yang ini akan menyebabkan gangguan lah kepada kita punya sumber makanan, ekosistem kan terganggu, rantai makanan pun terganggu dan memberi masalah lah kepada
ekonomi dan sosial. Okey. Selain lebah, ada tak serangga lain yang sepenting lebah sebagai benda bunga? Jangan dilupakan peranan serangga lain. Okay, saya cerita lebah memang betul dia merupakan ejen terbaik, tetapi macam saya terangkan di awal saya punya slide presentation tadi, ada lagi beberapa spesies lain kan yang penting juga sebagai benda bunga. Sebab Rader et al. Dia dah tengok banyak kajian 39 kajian berkenaan ejen pendebungaan tanaman ni. Dia kata serangga selain lebah ni juga merupakan ejen pendebunga yang efisien. Sebab 39% menunjukkan dia dah singgah juga pada banyak jenis tanaman. Dikatakan lebah dihinggap bunga ni. Bila ada serangga lain datang juga, dia enhance lagi dia punya pollination. Sebab walaupun lebah itu hinggap di banyak bunga sebenarnya, dia tak increase the pollination macam serangga yang lain yang datang ini. So jangan nafikan peranan serangga lain macam lalat, penyengat, kumbang, kupu-kupu, tak boleh pandang remeh juga. Kumbang boleh jadi benda bunga yang baik juga sebab dalam kumpulan serangga, kumbang merupakan kumpulan yang terbesarlah Coleoptera. Dan kumbang ni selalunya adalah kumpulan serangga pertama yang pergi dekat tumbuhan. Dia bantu pendebungaan lebih 85%. Selalunya tumbuhan yang kumbang suka pergi, ada bunga yang wangi, kelopak dia liat, daun dia liat dan berbulu sebab kumbang ni saiz dia besar dan dia kadang-kadang dia berat sikit dan kumbang ni banyak bergantung kepada dia punya deri bau berbanding penglihatan. Tengok mata kumbang ni tak sebesar macam mata lalat ke kan. Dia lebih kepada deri bau, macam mana dia sense ataupun dia bau itu. Dia tak ada hidung macam kita. Dia ada antena tu tadi, dekat antena ada banyak sensilla. Sensilla ini adalah sense organ dia lah, organ deri dia. Macam kita punya kulit ni, organ deri boleh rasa sakit, hidung kita boleh bau. Dia tak ada sensilla ni, dia ada macam-macam peranan. Dia boleh kesan pergerakan mekanikal, vibration, chemical. So yang inilah dia attach dengan ataupun dia bersambung dengan nervous system dia untuk dia bagi tahu ini makanan, ini bunga. Dia nak proses maklumat tu through dia punya sensilla lah, dia punya deri rasa. Ini yang paling penting. Siapa yang terlibat dengan industri kelapa sawit, kita tahu kita import pokok tu masuk Malaysia kan dari South Africa. So kita bawa masuk Kumbang tahun 1981 saya lahir. Kita bawa masuk Kumbang pendebunga, yang kita panggil EK, Eleribius cameronicus ni. Dari Cameroon. Sebelum tu kan pokok kelapa sawit ni didebunga secara manual, panjat guna manual, jenuh nak mendebunga. So rupanya bila kita bawa masuk pokok tu, kita lupa sebenarnya nak bawa masuk pollinator dia. So bawa masuk pollinator ni, boom, kita punya penghasilan minyak kelapa sawit pun meningkat, buah pun meningkat, dan servis perkhidmatan ni menyebabkan menyelamatkan Malaysia dari kerugian sebanyak 100 juta. Multi-million dollar people. So kalau kita nak apply certain pesticide lah dekat kelapa sawit ni, kena tengok kesan dia pada kumbang pendebunga ni juga. Jangan sibuk kita nak bunuh perosak. Kajian yang dilakukan oleh pelajar saya dengan Prof. Idris ni, kita dah tengok dah kesan racun ni, racun yang dah digunakan dekat ladang-ladang sawit ini memberi kesan sebenarnya kepada kumbang pendebunga ni. So kita kena berhati-hati, guna konsentrasi yang betul. Sebab kita tak nak dia mati, nanti penurunan hasil kelapa sawit, so kita Malaysia rugi. Sebab dia komoditi penting negara. Kupu-kupu rama-rama kan, macam mana nak beza kupu-kupu rama-rama? Orang selalu confuse kan. Kupu-kupu is butterfly, rama-rama is moth. Moth waktu malam aktif, kupu-kupu aktif waktu siang. So dia punya ekosistem keadaan berbeza lah pokok-pokok yang dia pergi tu. Dia membantu pendebungaan bila dia hinggap dari satu bunga ke satu bunga. Dia ada proboscis yang panjang, tapi kupu-kupu rama-rama ni dia macam makan lag-lag je. Dia tak macam lebah dia hinggap banyak-banyak. Dia bila dia dah habis kenyang, dia stop lah pergi hinggap bunga. Dia tak macam lebah yang pergi banyak-banyak bunga.
Okay. Dan alam mulut dia disebabkan proboscis yang panjang, so dia suka pergi dekat bunga yang jenis rumpet. Okay. Okay. Dan bunga yang dilawatinya kebiasaannya berkelompok. Okay. Sangat berperanan membantu pendebungaan pokok yang tak didebungakan oleh lebah, contohnya kapas. Okay. Okay. Penyengat pun berperanan dalam ejen pendebungaan pokok. Dalam kumpulan Hymenoptera juga penyengat ini, ataupun dalam kumpulan Hymenoptera ni ada penyengat, tebuan, lebah. Dan penyengat ni pinggang ni lagi ramping, kurus. Ada setar tapi tak banyak macam lebah. Bulu-bulu dia tak banyak macam lebah lah. Masih berfungsi untuk memerangkap bunga lah, tapi tidak terlalu banyak. Dan penyengat ni dia pilih-pilih bunga sikit. Dia lebih tertarik bunga warna putih, kuning. Kalau tadi kita cerita pasal alat mulut lebah, bumblebee dia panjang kan lidah dia. Lidah dia ni pendek sikit. So bunga pilihan dia tu kelopak dia kecil dan pendek-pendek je. Lalat pun menjadi salah satu pollinator agent atau ejen pendebunga, dan dia tertarik pada bau busuk kadang-kadang pokok bunga yang busuk, portrait odor kita panggil, tertarik pada bunga berbentuk corong ataupun perangkap, dan kadang-kadang warna yang dia suka ni warna gelap-gelap, warna coklat-coklat. So tengok dalam ekosistem, dalam warna bunga itu sendiri kan ada banyak-banyak warna. So ada serangga yang dia memang suka pada warna bunga tertentu. So semua pokok akan dipollinate dengan baik. Selalunya dia ada kelakuan terbang secara berlega lah, overfly, untuk kita bezakan lah serangga apa yang hinggap itu. Saya rasa ni one of the last slide lah. Apa masa depan serangga pendebunga ni? Setelah diceritakan kan, kenapa kita kena hargai ejen pendebunga ni, sebab dia sangat penting untuk tanaman kita, untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri, sebab sumber makanan kita, produk semua, ekosistem, kestabilan ekosistem semua dilakukan oleh serangga ini. Peranan dia sangat besar. So akan datang diharapkan untuk penyelidikan kita bolehlah kenal pasti tanaman, tumbuhan dia tempatan untuk lihat dari segi faedah ekonomi, letak nilai ekonomi tu. Macam sekarang KKM dah letak dah harga ubat kan, baru orang tahu ubat ni mahal, jangan buang. Macam itulah juga bila kita letak harga pada setiap perkhidmatan yang dilakukan oleh serangga, orang akan lebih hargailah. Polisi pertanian, make sure jangan guna banyak sangat racun perosak, bertukarlah kepada biopesticide, contohnya natural enemy untuk kawal serangga, jangan guna banyak sangat racun sintetik. Dan harapnya petani-petani pun ada kesedaran lah, kita pun kena bagi banyak maklumat dan informasi sebenarnya. Polisi guna tanah, membaiki habitat yang sedia ada yang terganggu, dan melakukan konservasi lah dekat kawasan-kawasan hutan yang sedia ada, supaya bila habitat dia terjaga, populasi dia pun terjaga, perkhidmatan yang dilakukan pun terjaga, so kita semua pun terjaga. Dengan itu saya rasa itu sahaja perkongsian dari saya, so saya boleh bukalah untuk sesi soal jawab. Terima kasih. Thank you atas perkongsian yang sangat informatif, banyak ilmu baru yang saya baru dapat. Jadi saya nak buka. Saya nak kena charge. Lupa nak charge. Saya nak buka kepada audiens lah jika ada sebarang soalan. Assalamualaikum, Ngurusi. Prof. Teruskan Prof. Terima kasih banyak. Saya rasa satu bahan yang cukup menarik lah, khususnya kepada komuniti kejuruteraan. Saya nak timbulkan isu begini di antara bio-based community dengan engineering-based community ni selalu timbul konflik. While the biologist basically kita nak conserve, maintain the ecosystem untuk lebah, tapi dalam waktu sama engineering based community ni nak develop, nak clear the land and so on and so forth lah. Jadi dua perkara yang agak konflik. Jadi untuk menjadikan dia satu suasana sistem yang win-win lah,
biologi pun tak rugi, engineering pun tak rugi. Apa strategi yang terbaik adalah untuk mengekalkan ekosistem lebah, dalam waktu sama kita boleh develop kawasan tu. Sebab apa? Kami di kejuruteraan ni sebenarnya mencari satu kaedah menuju ke arah precision farming. Penebungaan yang precision pun salah satu daripada elemen dia lah. Tetapi when we clear the land, kita jadikan kawasan ladang, takut lebah pula lari. Jadi apa sebenarnya strategi yang kita kata win-win lah. Untung, kejuruteraan pun untung. Okey, terima kasih banyak. Okey, saya jawablah ya. Berdasarkan pengetahuan saya lah. Saya punya bateri ni dia tak charge pula. Sekejap ya. Maaf. Okay, take your time, Doktor. Okey, soalan Prof tadi, Prof Ayub ya. Terima kasihlah bertanya. Okey, betul susah nak dapat win-win situation kan. Kita nak pembangunan, kita nak intensify agriculture, tapi pada masa yang sama kita juga perlu untuk jaga ekosistem. Okey, apa yang saya boleh sarankan lah, okey, habitat ni, serangga ni dia macam kita lah, kita tak suka kawasan rumah kita terganggu kan. Bila kita terganggu kita pun rasa stres. Bila kita melakukan gangguan kepada habitat serangga ni, apa yang kita boleh cadangkan sebelum sesuatu projek ataupun sesuatu planning dilakukan, selalunya akan ada environmental impact assessment. So penilaian ini akan dilakukan untuk melihat sama ada kesan pembangunan itu kepada persekitaran. Ni dia akan tengok dari segi biologi jugalah kan. Maknanya dari segi pollinator punya efek, dan kalau nak buat urban farming lah contohnya kan, nak clearkan kawasan, kita dah habis tebang semua pokok dah. Cara lain yang kita boleh buat, kita boleh tanam semula pokok landscape kat tepi-tepi untuk tarik pollinator datang. Okey, maknanya janganlah tebang habis semua. Kenalah ada simpan sikit untuk habitat dia tu. Dan mungkin kita boleh try recreate pula habitat baru dia untuk tarik certain insect datang. So pada masa yang sama benda tu taklah dikatakan terganggu sangat. Tapi betul, saya faham keperluan untuk kita develop kan, membangun. Dan kita kena tengoklah apa kesan-kesannya tu. Sebab bila ada report yang sah lah, maknanya akan ada panel yang akan menilai kan kesan serta-serta. Nanti boleh suggest kita tanam pokok apa untuk tarik banyak lagi pollinator yang ada. Mungkin letak sarang kelulut ke dekat situ kan. Pada masa yang sama dia boleh membantu untuk membantu pollination juga dekat kawasan yang situ. Ada soalan diutarakan daripada rakan kerja saya. Adakah kewujudan lebah boleh mengawal serangga aphids? Serangga aphid yang setahu saya macam taklah. Aphid ni dia dikawal oleh serangga lain. Dia bukan oleh lebah. Lebah ni dia isap madu. Dia kena ada predator insect pula, okey, yang makan aphid tu. Sebab dia kata dia baca satu tempat kata lebah makan aphid. Satu website lagi kata tak efek pun pada aphids. Yang mana satu betul. Jadi betul Wawa kalau ikut punya food preferences dia bukan omnivorous lah. Dia makan nektar. So tak tahulah mana dia kata dia makan aphid tu. Tak apa, nanti saya bagi tahu kat dia. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Ada lagi tak soalan? Satu daripada saya, Dr. Wawa. Ya. Saya tanam sedikitlah harum manis, tidaklah begitu berskala besar. Sedikitlah. Bila saya lihat ada pokok tu ada ladybird. Dan bila saya research sikit,
adalah yang mengatakan gantung kepada jenis ladybird tu. Ada yang memberi kebaikan, ada yang memberi bahaya kan kepada pokok. Adakah dalam satu kita nak tahu yang mana elok, yang mana tak elok dan adakah yang benar? Ya, okay, ladybird ni nanti saya mungkin boleh kongsikan penulisan rakan saya lah, Dr. Salmah Yaakob. Ladybird ni dia ada dua. Satu, dia yang bagus untuk sebagai biological control lah, dia natural enemy untuk serangga lain. Okay, dan satu lagi dia boleh jadi pest. So kita kena tengok spesies apa yang ada dekat pokok mangga tu untuk kita kenal pasti dia ni pest ke ataupun dia ni sebagai beneficial lah untuk pokok mangga tu sendiri. Yang ini kena refer pada taxonomis lah untuk tengok spesies apa. Sebab dia ada dua kategori yang berbeza. So kena check lah, kena ambil gambar, nanti kita bagi taxonomis untuk ID. Okey, nanti kita WhatsApp yang tu. Boleh. Okey, daripada audiens apa-apa soalan yang nak tanya? Ada lagi tak? Ya, pengerusi, satu lagi soalan simple ya. Okey. Ada tak pihak entomologis punya society pernah buat kajian on mapping of the lebah population? Sebab kita nak kaitkan dengan produktiviti tanaman kan. Jadi kalau ada relationship between the productivity of harum manis contohnya and the population of lebah di kawasan tu. Is there any study on that? Setahu saya lah, Mardi memang ada banyak buat kajian tentang kelulut lah. Dan tengok populasi dia, rakan saya pun Dr. Salmah dia juga saya rasa buat biodiversity dan tengok population taburan kelulut ni lah. Tapi untuk Semenanjung Malaysia punya lebah punya mapping ni saya rasa macam tak ada lagi. Sebab our concern is on productivity Betul-betul. Kalau ada macam contoh bila kita tahu ada potential productivity kawasan tu, jadi kami di kejuruteraan ni cuba nak design dekat bentuk mesin lah, apalah, label and so forth kan. Jadi kalau boleh, kalau buat kajian secara holistiknya, kaitan antara satu biologi dengan komuniti lebah, dengan machine design, dengan dan sebagainya lah. Jadi itulah sebenarnya matlamat kami di bahagian kejuruteraan ni. Jadi sebenarnya biologis perlu membantu kami. Ya. Bila ada contoh ada population map, population populasi. Boleh dikaitkan dengan productivity, daripada productivity kita boleh kaitkan dengan level force ataupun mission requirement and so forth. Jadi saya rasa perlu ada kajian bersama lah antara biologis dengan jurutera. Jadi itu saya boleh cadangkan lah. Terima kasih banyak. Betul, terima kasih cadangan Prof. Itu memang satu gap lah, memang satu kekurangan dekat Malaysia ni, kekurangan data dari segi biodiversity serangga itu sendiri. Tak banyaklah kajian untuk tengok population dynamic of certain insects. So kita, walaupun kita tropical mega biodiversity country, tetapi research on insect population dekat Malaysia ni tak banyak. Kita punya data tu tak banyak lagi, kena banyak lagi kajian dilakukan lah. Macam saya sendiri, bidang saya lebih kepada insect fisiologi sebenarnya. Saya bedah-bedah tengok proses tanam badan serangga. Dia kekangan entomologis, kekurangan dana dan sebagainya, tapi boleh dilihat dan satu cadangan yang baik jugalah untuk tengok productivity of bees ni sebenarnya, sebab impact dia sangat besar lah pada ekosistem. Okey, ada satu soalan di ruang chat, Doktor. Perusahaan madu kelulut semakin berkembang pesat. Saya nak bertanya, adakah perkara ini membawa keburukan kepada ekosistem kerana pengusaha perlu melakukan penebangan pokok yang mengandungi sarang lebah kelulut di dalam hutan? Yang tebang ni kan, memang tebang pokok ni betul lah merosakkan ekosistem, merosakkan pokok. Sekarang ni pun saya rasa industri kelulut ni dia dah ada cara dah untuk kita alihkan sarang. Macam ni kita nak attract dia, ada sarang tiruan kan yang macam kotak tu kan.
So maknanya tak perlu tebang pokok, kita boleh adalah Syari Mardi ada bagi kursus tentang macam mana kita nak buat perusahaan keluluk sendiri kan, nak buat satu sarang ke, dia ada cara dia tak perlu tebang untuk kita attract lah, untuk kita attract tanpa perlu penebangan pokok. So kalau semua pokok nak ditebang ambil sarang dia memang habislah kawasan hutan tu kan. Setahu saya family Dr. Wawa pun ada buat kan perusahaan kelulut ni. Ada dekat saya letak di kebun durian dekat Melaka tu, tapi memang kita dapat lihatlah penghasilan buah sebab masa beli dusun tu tak ada buah dah 2-3 tahun dah. Bila kita beli, kita letak sarang kelulut kan, tahun depan tu memang banyak. Walaupun kita tahu pollinator utama untuk pokok durian ni adalah kelawar. Okey. Tapi mungkinlah dia membantu sedikit sebanyak. Okey, ada apa-apa lagi tu? Ada apa-apa lagi daripada mana-mana peserta luar? Kita banyak menerima peserta luar. Alhamdulillah, terima kasih atas penyertaan semua pada hari ini. Terima kasih banyak jemput saya. Harapnya adalah ilmu yang bermanfaat yang boleh peserta bawa pulang hari ini ya. Okay, saya beri, ada apa-apa lagi tak? Kalau tidak ada, okay, Hidayah. Okay, thank you. Mungkin kita boleh tutup talk kita pada hari ini. Saya berasa sangat beruntunglah dapat membawa Dr. Wahidah hari ini, sedangkan saya dah book beliau daripada tahun lepas lagi, tapi disebabkan oleh situasi COVID yang telah menyebabkan kesulitan kepada keluarga Dr. Wawa kan. Ayahnya telah hospitalized disebabkan oleh COVID. Jadi kami terpaksa, saya sangka dah cancel dah, tapi bila saya contact balik dengan senang hati Dr. Wawa menerima undangan saya. Dan saya berasa hari ini adalah satu hari yang penuh dengan ilmu baru yang kami dapat. Diharapkan mungkin tim-tim engineering daripada UNIMAP boleh ke depan lagi dengan bersama dengan tim Dr. Wawa di UKM. Mungkin ada satu projek yang kita boleh usahakan di masa akan datang atau masa terdekat, insyaAllah. Okay. Dr. Wawa ada apa-apa lagi nak share sebelum kita tutup? Ada apa-apa lagi lah. Okay. Okay, terima kasih kepada semua peserta. InsyaAllah kita akan cuba hantar CD sertifikat dalam masa terdekat. So begitu juga Dr. Wawa sebagai speaker kita hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin akan datang kita boleh berkongsi tajuk-tajuk lain dalam skop. Ramai entomologis pun boleh kongsi. Pasal penyengat pun menarik juga kan. Ya, betul. Kita pun sekarang ni penyengat ni dah di mana-mana pun ada kan. So kita orang selalu takut. Orang selalu takut. Saya takut. Serangga lah, orang ada satu stigma lah, serangga ni tak best, jahat. Tapi saya cuba ubah lah bila dia tahu apa sebenarnya serangga tu buat, apa sebenarnya ciri-ciri serangga tu yang buat dia baik, dia bagus. So mungkin dia boleh ubah lah benda tu. Ya, alright. Nanti kita akan cuba lagi berkongsi di masa akan datang. Banyak lagi topik sebenarnya kita boleh cuba, kita boleh try. Dengan penyertaan yang begitu ramai pada hari ini, insyaAllah kita akan usahakan lagi ya Dr. Wawa. Okay. Alright, terima kasih. Alhamdulillah banyak ilmu kita nak belajar ni. Okay, terima kasih atas joining semua. Alright, terima kasih Dr. Wawa, terima kasih kepada semua peserta dan juga soalan-soalan daripada peserta termasuk Prof. Ayub. Harapnya kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang. InsyaAllah. Semoga perkongsian ini membawa manfaat kepada semua. InsyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Li.